Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace John Lee. Berita utama, pemerkasaan sektor pelancongan di kawasan Betong akan menjadi fokus utama Agensi Pembangunan Bahagian Betong, BDDA. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, kawasan Betong yang meliputi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sari Bas, Layar dan Bukit Saban mempunyai potensi pelancongan yang mampu menarik kedatangan pengunjung. Menurut beliau, ketiga-tiga kawasan Dun berkenaan hampir dilengkapi dengan infrastruktur asas termasuk lebuh raya Pen Borneo yang hampir siap. Beliau berucap demikian dalam Majlis Rumah Terbuka Gawai Raya Anjuran Sarawak Tourism Federation STF di Rumah Panjang Matop di Paku, Sepauh pada Jumaat. Dato' Amar Douglas Ugah yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak menambah lapangan terbang berbuling yang dijangka siap pada Ogos 2025 juga akan memudahkan akses kepada pelancong agar lebih ramai dapat datang ke kawasan Betong. Selain itu katanya kawasan Bukit Sadok yang merupakan tapak bersejarah kepahlawanan Panglima Rentap akan dibina beberapa kemudahan dan replika kubu Panglima Rentap untuk tarikan pelancong. Terdahulu, Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Jeral Rentap Jabu dalam ucapannya berkata, seramai 70 pelancong menyertai pakej yang ditawarkan oleh STF selama 3 hari 2 malam. Laporan seterusnya, sambutan Gawai Raya mampu menjadi saluran mempromosi dan memelihara kepelbagaian budaya, warisan dan nilai dalam masyarakat. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia, Datuk Sri Nancy Shukri memberitahu, sambutan Gawai Raya di daerah Lundu menjadi bukti kepada semangat perpaduan yang bertujuan memupuk semangat kebersamaan dan kekitaan dalam menerima kepelbagaian budaya Malaysia Madani. Menurut beliau, keharmonian kaum ini perlu diperkukuhkan lagi selaras dengan tema sambutan Gawai Raya Negeri Sarawak tahun ini iaitu Segulai Sejalai. Beliau berkata demikian semasa berucap pada sambutan Gawai Raya daerah Lundu pada Sabtu. Datuk Sri Nancy yang juga Ahli Parlimen Satu Bong berkata, sambutan perayaan ini menterjemahkan akan pentingnya sifat saling memahami, menghargai dan menerima kepelbagaian budaya, keunikan dan keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Sarawak. Sambutan bertemakan Citra Warna Gawai Dayak menyajikan para hadirin dengan konsep rumah terbuka di samping mempersembahkan tarian serta pameran pakaian tradisi dari sub-etnik suku kaum Dayak di daerah Lundu iaitu Iban, Bidayuh Jagoy, Salako dan Rara. Paparan selanjutnya, program Wanita Inspirasiku bertujuan bagi memperkasakan peranan wanita dalam keluarga dan masyarakat, sama ada dari sudut kemahiran, kendiri, ilmu pengetahuan, penglibatan dan peluang dari aspek keusahawanan, kesihatan dan sosial yang seimbang. Inisiatif program itu bersesuaian dengan objektifnya iaitu mencipta peluang dan akses pasaran produk luar bandar kepada pengedar, pembeli dan pengguna. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Kemajuan dan Wilayah merangkap Ahli Parlimen Kota Semerahan, Datuk Rubiah Wang berkata, program seperti ini merupakan platform yang terbaik bagi menggilap dan mencukir bakat kemahiran yang ada dalam menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan produk-produk ternama suatu hari nanti. Sekali, program yang amat baik sekali, iaitu program yang mengkhususkan pembangunan, peningkatan, pemantapan usahawan-usahawan luar bandar. Kerana ia selaras dengan fokus, selaras dengan matlamat kementerian dan juga kemas untuk mensejahterakan masyarakat luar bandar. Beliau berucap demikian dalam majlis perasmian program Wacana Ilmu Wanita Inspirasiku 2023 Kota Semerahan pada Ahad. Datuk Rubiah juga berharap agar kaki tangan kemas utamanya penyelia dan pemaju masyarakat kemahiran untuk melipat gandakan usaha dalam mengenal pasti usahawan-usahawan di luar bandar yang berpotensi supaya dapat dibantu dari sudut tunjuk ajar dan bimbingan keusahawanan. Beralih kepada perkembangan berikutnya, Sarawak Women of Tomorrow 2023 merupakan acara tahunan yang meraihkan dan mengiktiraf pencapaian wanita muda Sarawak yang telah menunjukkan potensi luar biasa dalam bidang masing-masing. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, suara wanita yang kuat sangat penting dalam menentukan keputusan dasar utama untuk menciptakan platform baru untuk memupuk bakat mereka. This program stands as a testament to our commitment to fostering gender equality and creating a society where every woman is empowered to unleash her full potential in Sarawak.
Untuk itu saya sekali lagi mengucapkan tahniah dan syabas kepada jawatan kuasa pengelola, especially Women in Leadership WLT. You can see that with more women joining the civil service and servicing in various capacities while they work their way up to various higher positions of office, the Sarawak civil service can take pride in being able to harness the human resource talent from across all sectors of our multi-ethnic and multicultural society, Dr. Beliau berkata demikian semasa Majlis Perasmian Sarawak Women of Tomorrow 2023 di Kuching pada Ahad. Jelasnya lagi, program ini akan terus memberi lebih banyak peluang kepada wanita untuk bersatu, berkongsi pengalaman, membina rangkaian dan memberi inspirasi antara satu sama lain. It is a platform for personal growth, professional development, and forging lifelong friendships. They will be able to develop their leadership acumen, explore the nuances of entrepreneurship, understand the importance of ethics and governance, and enhance and embrace foresight technologies shaping our world today. Laporan seterusnya, projek Jalan Kampung Paloh ke Tanjung Manis berjumlah 100 juta ringgit telah diluluskan oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazhari Tun Datuk Abang Openg melalui Agensi Pembangunan Delta Rajang RADA. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab berkata, ia bakal memberi keselesaan serta manfaat besar kepada penduduk di kawasan Kampung Paloh, Kampung Kedang, Kampung Berangan di Dewan Undangan Negeri Dun Semop dan Kampung Stalun di Dun Kuala Rajang. Jalan ini akan menghubung 4 buah penempatan iaitu Kampung Paloh, Kampung Kedang, Kampung Berangan dan juga Kampung Stalun. Disebabkan peruntukan yang agak terhad, mungkin dapat dibuat adalah merupakan jalan akses sahaja dahulu, bukan jalan tar. Tapi ia melibatkan pembinaan jalan lebih kurang 24 km dan beberapa buah jambatan kecil dan satu jambatan besar daripada Sungai Bapak menyeberangi Batang Melawai. Jadi kos sebenarnya untuk keseluruhan projek ini mungkin dalam 400 juta. Jadi kita tidak dapatlah nak membuat keseluruhan sekali. Jadi pada peringkat awal ini kita cadangkan jalan penghubung dahulu. Jalan tu mungkin jalan berbatu sahaja tapi mungkin boleh digunakan untuk kenderaan-kenderaan kecil. Tetapi jambatan pun mungkin jambatan sementara. Dan di Batang Melawai nanti kita mungkin memerlukan perkhidmatan feri. Jadi feri akan menghubungkan, akan menyeberang Sungai Melawai yang besar dan seterusnya akan meneruskan perjalanan menggunakan ban yang sedia ada pergi ke Kampung Stalun dan diteruskan lagi jalan tersebut melimpasi melalui beberapa batang anak sungai, kita bina jambatan kecil sementara dan lepas itu kita buat teruskan pembinaan jalan tersebut sampailah ke Kampung Kedang dan Kampung Berangan. Di antara jalan tersebut ada simpang jalan lah nanti. Beliau berkata demikian ketika dihubungi media selepas menghadiri program Gawai 2023 di Dewan Kampung Berangan pada Ahad. Jelasnya lagi, meskipun ianya hanya jalan berbatu namun dapat memberi kemudahan kepada penduduk di kawasan itu memasarkan produk hasil tempatan yang sudah pasti akan merancangkan lagi sektor ekonomi setempat. Jadi kita haraplah jalan ini akan dapat dilaksanakan dalam masa yang terdekat dengan peruntukan lebih kurang 100 juta ini. Kita harap nanti jalan ini adalah merupakan langkah pertama untuk menghubungkan kawasan-kawasan di sini dengan kawasan di Tanjung Manis kerana kawasan ini masih lagi terpencil, tiada jalan penghubung untuk para penduduk. Terdahulu dalam ucapan timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Halwa Korporat, Penerangan dan Lukas, merangkap Adun Semop, Datuk Abdullah Saidar berkata, pelbagai projek-projek yang telah dipohon oleh penduduk rumah panjang di kawasan Berangan, Kedang dan Paloh akan dilaksanakan setelah semuanya diluluskan nanti. Pada 9 petang, rombongan Datuk Abdullah dan Insinyur Yusof bertolak ke Dewan Kampung Teluk Gelam bagi memeriahkan program Gawai bersama penduduk rumah panjang di kawasan tersebut. Hadir sama ketua-ketua jabatan, ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK serta tuai-tuai rumah. Laporan seterusnya, tema Hari Guru pada tahun ini iaitu Guru Insani Pemangkin Generasi Madani menunjukkan betapa besar peranan guru mendidik dan mengajar generasi baharu bagi meneruskan keharmonian rakyat dan memacu kemajuan negara dan masa depan.
Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh, Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata, guru perlu menjadi individu yang memiliki sifat insani iaitu sentiasa berusaha, memberi inspirasi dan motivasi kepada murid dalam pembelajaran dan mendorong murid mencapai matlamat akademik dan cita-cita mereka. Tema ini diilhamkan daripada amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meningkatkan martabat guru sebagai ejen penting dalam memperteguh peradaban bangsa melalui pendidikan. Guru menjadi pemangkin dan pemacu kepada keberhasilan pendidikan negara. Pemilihan tema tersebut amat bersesuaian dengan tugas dan peranan guru untuk memastikan pembentukan jati diri murid yang kukuh dan berkeyakinan tinggi. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Makan Malam Hari Guru SKSN Kolumba Miri 2023 di Miri pada Sabtu. Dalam majlis itu, beliau telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM10,000 kepada sekolah berkenaan. Sekian dari Isi Tengah Hari bersama saya Grace Johnny. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum akhiri buletin UKAS Tengah Hari ini, saksikan kalender aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka. #Menyebab Fakta, Salam UKAS.